Kali ini kita akan bincangkan mengenai motosikal Kawasaki yang paling terkenal di Malaysia dan juga di sekitar Asia Tenggara. Dia ada cult follower dan masih ada peminat tersendiri dan pengikutnya hingga ke hari ini. Kenapa dikeluarkan Kawasaki Ninja KR150 berenjin two-stroke ini? Pengeluarannya bermula di Thailand. Pada masa itu, motosikal two-stroke bertangki depan berkuasa kecil 125cc yang dikeluarkan oleh jenama lain seperti Yamaha, Honda, Suzuki dan juga Kawasaki sudah mulai tidak diterima sangat. Ini disebabkan dari segi teknologinya yang sudah ketinggalan. Contohnya Suzuki GP125 menggunakan sistem intake carburetor rotary disk. Suzuki juga ada mengeluarkan selain daripada GP125 iaitu RG125. Itu Suzuki. Yamaha pula mengeluarkan Yamaha RD125 liquid cool. Honda pula pada masa itu mengeluarkan MBX125F. Kawasaki pula mengeluarkan AR125. Kesemua ni ada dia punya follower tersendiri. Tetapi kesemua motosikal ni tidak begitu mendapat sambutan kerana dia made in Japan. Mahal lah kan? Yang harganya tidak terjangkau oleh penduduk-penduduk di Asia Tenggara. Maka mereka mula mengeluarkan motosikal kelas 150cc khususnya untuk Asia Tenggara supaya dapat menikmati motosikal sport two-stroke berkuasa kecil. Cuma dia ditambah lagi dengan ciri-ciri yang tahan lasak, tidak manja dan mudah didapati alat gantinya di sekitar Asia Tenggara. Maka Suzuki mengeluarkan Suzuki RGV150 di Thailand, di Malaysia dipanggil Suzuki Panther. Selain daripada Suzuki yang masih mengekalkan sistem penyejukan angin jenama motosikal sport yang lain semuanya menggunakan penyejukan cecair. Roda atau rim semua sama menggunakan rim besi. Kawasaki mengeluarkan versi model pertama Ninja KR150. Honda mengeluarkan NSR 150 pengganti kepada Raider 5-speed, 6-speed. Manakala Yamaha pula mengeluarkan pengganti kepada RXZ iaitu Yamaha VR150. Okey, kita tengok pula kisah Ninja KR150 dari mula sehinggalah sekarang, apa yang berlaku padanya dan apa evolusinya model lama ke model baru dan apakah kelebihan model lama dan apa kelebihan model baru. Bolehkah kedua-duanya digabungkan untuk menjadi lebih baik? Ikuti video ni. Pengalaman saya dengan Kawasaki Ninja KR150 ni, saya dah mula merasa bermula pada awal 90-an lah, tahun 90. Pada mula ia dikeluarkan, orang tengok pelik lah. Sebab orang dah biasa dengan MBX lah, AR lah, RD125LC, LC tu liquid cooler lah. Kemudian Panther. Kawan saya, antara orang yang pertama yang menggunakan motosikal tu pada masa tu lah. Sebelum tu dia menggunakan Panther. Memang kaki laju lah. Test ride lah kerja saya. Tak kisahlah motor apa. RXZ 5-speed, 6-speed. Raider 5-speed, 6-speed. Kawasaki, Ninja, KR150. Sama juga dengan Suzuki Panther. Keluaran tahun 90 Kawasaki Ninja KR150 ni adalah warisan daripada motosikal yang sebelumnya. Iaitu AR125. AR125 ni banyak dia punya kelebihan dan juga kelemahan. Begitu juga dengan KR150 ni. Kita tumpukan pada Kawasaki KR150R. Daripada tak ada sport rim, guna rim besi je. Kemudian model ni di-upgrade pada yang ada sport rim. Penambahbaikannya sedikit je dari segi kosmetik lah. Dan dinamakan sebagai KRR150. Kedua-dua model ni menggunakan kips yang bang dia, kecil lah. Bunyi bising, krok-krak walaupun baru. Itu je lah kelemahannya. Power valve mechanical ada bising sikit lah. Dari segi coil yang ada di magnet tu, kedua-dua model ni menggunakan alternating current, iaitu
Dia ada dua je lah. Dia punya tu. Satu coil, satu lagi untuk lighting. Lampu dia tak berapa terang lah. Boleh lah. Lagi terang lah daripada RXZ. Tapi dia masih lagi kurang terang. Dan yang menggunakan CDI built-in dalam ignition coil. Sama dengan Suzuki Panther. Api yang tak begitu kuat lah. Walaupun ignition coil tak begitu kuat, coil magnet dia tu sebenarnya no limit. Ramai yang tertanya-tanya, kenapa yang lama coil magnet double macam ES5, macam Panther, macam RC. Masa tu teknologinya masih lagi belum keluar lah di Asia Tenggara. Di Jepun dah keluar lah yang pakai pulsar semua ni. Apa kelebihan coil magnet alternate current ni berbandingkan direct current? Macam saya cakap tu lah, no limit. Jika kita tengok kelebihannya coil magnet no limit ni, sama dengan AR125. Cuma bezanya AR125 ni dia satu coil starter dan 3 coil kecil bawah. Setup coil magnet AR125 ni sama macam model Kawasaki yang pertama di Indonesia, model KIS, Kawasaki Integrated System. Power buff tak ada. Itu kelebihannya, tak ada limit. Yang later tu kat Indonesia ada kips lah, sama macam model kita. Kebanyakannya nak buatkan Ninja 150 ni, nak bagi dia lari kuat, limit dia tinggi, cut off dia sampai 15, lebih dari itu pada. Gunakan CDI yang paling simple, 3 wayar, iaitu CDI daripada RC100. Malangnya CDI tu kat Malaysia tak ada. Sebab di Malaysia, kalau gunakan RC100, Suzuki Best, CDI box tu dia tak ada. CDI tu built-in dalam punya ignition coil. Apa kelemahan ignition coil built-in CDI? Dia panas. Tak tahan lama lah. Jadi untuk first model, Kawasaki Ninja 150R ni, no limit. Kelebihannya tu lah. Pergilah cari CDI Suzuki RC yang original, CDI RC100 atau RGR. Memang kuat. Cari yang original. Yang pertama, CDI Nippon Denso, made in Japan. Yang kedua, KGD. Yang ketiga, Shindengen. Yang mana di sini tak ada. Second quality, PT Indo Suzuki yang kotak biru tu lah. Boleh pakai. Bagus juga. Jangan cari yang KW. Kata orang Indonesia KW. KW ni KW. Brand KW ni boleh pakai. Tapi dalam masa setahun, itu dia rosak lah. Banyak sangat jual di online Indonesia. Di Malaysia, di Yelab Project. Jangan cari ke AliExpress. Memang tak jumpa lah. So itulah nasib peminat motosikal di Malaysia. Tak kira lah. Suzuki ke, Kawasaki ke, Yamaha ke, Honda ke. Tak ada. Banyak barang best. Tak ada. Bagi saya lah. Industri motosikal di Indonesia banding Malaysia. Lebih kurang Thailand. Advance. Malaysia ni banyak sangat politiknya. Itu tak boleh, ini tak boleh. Banyak sangat sekatannya. Okey, itu cerita pasal KR150R ataupun KRR 150 yang model lama tu, yang petak tu. Model petak tu menggunakan chassis cradle box lah. Kemudian Kawasaki mengeluarkan model yang lebih baru, iaitu Kawasaki yang menggunakan chassis yang besar, yang menggunakan super kit. Super kit ni beza dia, power buff dia besar lah. Ada yang orang kata kit selama tu pakai single power buff system lah. Super Kips tu pakai double power buff system lah. Dua-dua pakai double power buff system. Cuma bezanya yang Kip lama buff dia kecil. Super Kip yang baru buff dia besar. So yang besar ni ruangan exhaust dia lagi lebih lagi mengeluarkan semua asap tu. Mungkin ada yang beza pendapat. Dari saya, tak apa kita beza pendapat. Itulah orang kata diskusi yang sihat. Kawasaki model baru ni menggunakan chassis E-box, iaitu chassis yang besar lah, lebih kukuh, lebih tegap daripada cradle box. Enjinnya pula yang menggunakan enjin Kips generasi baru, berkembang menjadi Super Kips. Super Kips ni beza dia dari segi power buff dia lagi flow cantik. Ada satu lagi terselit, KRX ni dia evolve, iaitu ZXR. ZXR ni menggunakan chassis cradle box, enjin Kips generasi baru lah. Yang mana seterusnya diletakkan enjin
pada model seperti KRZ, KRX atau Serpico. Serpico ni asalnya rim besi lah. KRZ rim yang cantik itulah. 3 rim tu. ZSR ni ada 2 model, satu yang biasa, satu lagi ZSR versi Cyclone yang mana menggunakan barangan aftermarket PDK seperti exhaust dan juga power valve system dia lah. Okey, KRZ, Cyclone, ZSR dan juga KR, perbezaan dari segi enjin pada power valve menggunakan CDI built-in dalam ignition coil dan juga alternated current magnet coil. KRZ dan juga Super Kicks yang terbaru ni, yang banyak sangat second hand sekarang ni, menggunakan direct current. Direct current ni dia ada kekurangannya sebab dia pakai pulsar. Dua-dua pakai CDI, yang lama pun pakai CDI, yang baru pakai yang CDI box. Bezanya, alternated current model lama, dia tak ada limit. Tapi untuk CDI yang baru ni, yang ada pada Kicks generasi baru dan juga Super Kicks, menggunakan sistem DC. Yang mana CDI box ada limitation. CDI mahal yang baru ni. Beribu ada yang baru kan. Yang second hand pun harga meninggal. Bagaimana nak kuatkan motor-motor berat macam KRZ, KRX, Serpico dan mungkin Super Kit kan. Ramai yang duk concentrate cari blok PDK, exhaust PDK, valve warna gold. Apa lagi? Pakai CDI programmable kan. Zaman saya dulu tak ada programmable ni. KRZ kami ambil coil magnet daripada model lama, first model, atau kami ambil daripada model AR125 masuk pada KRZ. Beza coil magnet model lama di Malaysia dengan coil magnet di Indonesia sangat jelas. Indonesia model lama dia menggunakan coil magnet sama dengan model AR125. Sedangkan di Malaysia menggunakan magnet yang macam ni. AR125 atas batu 3. Super Kit baru keliling pusing. Kalau di Siam model lama macam Malaysia je. So, jika saudara-saudara buka bahagian coil magnet, nampak yang ada 3 bawah, 1 atas tu, itu daripada Indonesia lah. Benda tu bagus sebenarnya. Lampu dia lagi terang lah daripada coil magnet double. CDI jenis AC ni, dia boleh pergi lebih daripada 15,000 lah. Bergantung pada setting. Bukan kita semata-mata mengharapkan pada porting engine, power valve setting sahaja. Semua tu kena ambil. Tapi bagi saya, kalau porting macam nak gila, siap ganti blok, tak ada power valve macam Umar Racing kan. Tapi kalau dia punya ignition coil pakai standard, tak ada makna kan. Kawasaki 150 ni, yang penting volumetric efficiency dia pada carburetor, pada exhaust flow. Mesti tune dan juga sistem pengapian dia. Kalau nak kuat, carilah coil magnet yang jenis lama tu, yang macam ni, ataupun yang macam ni, 3 bawah tu, 1 atas. Cabut yang jenis yang keliling tu, tak payah pakai pulsar. Kita pakai CDI 3 wayar. CDI tu bagi saya lah, nak jimat cari original, no limit, Pondenso daripada Jepun, KGB, Shingen. Kalau pakai yang CDI box yang besar tu, dia ada limitation dia. Kalau yang boleh programmable tu seperti aftermarket, dia jadi satu kelecehan, satu macam hassle, payahan. Hanya mekanik yang mengetahui saja. Bagi orang biasa, start jalan sampai ke destinasi, lepas tu balik, kalau dia usik sikit dah lari. So bagi saya, untuk orang biasa, 2 benda ni, carilah. Buka coil magnet model lama, biasanya sekali dengan cover lah. Kemudian CDI simplified, CDI yang tak pakai trigger pulsar tu, dan juga ignition coil. Supply api daripada coil magnet yang tak ada limit disambut dengan ignition coil yang bagus. Ada yang berani sikit, dia akan explore benda-benda pelik. Pulanglah pada selera masing-masing kan. Saya nyuruh tidak, melarang tidak, sukati koma lah. Atau ada yang suka semua nak benda original tapi nak laju. Bagi pemilik-pemilik Kawasaki Super Kit yang sikat rambut dia macam ni, atau lebih popular dikenali sebagai mak belia, muka lepu, muka sepu'u, muka baik, yang tak mau tukar coil magnet no limit atau coil magnet alternate current bawaan model lama, yang masih mahu mengekalkan coil magnet yang sedia ada pada Super Kit, iaitu coil magnet direct current DC, saya showkan menggunakan CDI
original yang cut off dia lebih tinggi daripada cut off pada CDI Kawasaki Super Cube. Di market, di pasaran sekarang ni tak banyak CDI standard yang no limit atau cut off dia lebih tinggi. Orang kata no limit, sebenarnya cut off RPM, cut off supply api dia tu lebih tinggi. Biasanya kalau cut off tu red line dalam 10,000 RPM dan mungkin lebih daripada 13,000 RPM. Ada setengah-setengah kes bila enjin dia semua tip-top, sehat, mampu mencapai sehingga 15,000 RPM. Saya syorkan menggunakan CDI Suzuki. Suzuki ni dia banyak benda-benda yang no limit. Jadi CDI Suzuki apa? CDI Suzuki Shogun 110. Juga dikenali sebagai Suzuki Shogun Kebo atau kerbau. Kebo tu bahasa Jawa lah. Banyak sangat bahasa Jawa ni. CDI tu dia sama bentuk dia, sama soket dia macam CDI Suzuki Shogun 125. Bezanya soket dia warna putih. CDI Shogun 125 soket dia warna hijau. Soket yang jenis macam KLX 150, macam Modernas Elegant, macam soket CDI motosikal SIM SYM lah. Macam GPX 200 Gentleman. Tapi CDI dia tak begitu memberangsangkan lah. Kalau ada yang pemilik GPX 200 Gentleman nak mencuba, boleh cuba. Cuma kena tahu baca pin out wiring pada CDI Suzuki Shogun 110 atau Kebo ni. CDI ni limit cut off-nya sampai 15,000 RPM. Sudah disahkan dalam banyak video dyno. Boleh refer dalam video-video YouTube. Dan jika ia dipasang pada Super Cube, cara nak pasang dia perlulah ada soket adapter lah. Di mana yang saya buat pada Suzuki RGV 120 saya lah, soket adapter tu. Mesti sesuai dengan soket CDI female pada Kawasaki Super Cube tu lah. Buat wiring adapter soket lah. So cari soket male untuk padankan pada CDI soket yang asal lah. Dan buat wiring dan sambung pada CDI Shogun 110 Kebo tu lah. Dia ada 4 wayar je. Yang itu memang tak perlu buat apa-apa modifikasi pada sistem coil magnet. Boleh pakai pickup trigger pulser tu lah. Tak payah buat apa-apa lah pada coil magnet tu. Cuma ganti CDI Suzuki Shogun 110 Kebo. Shogun 125 tak maunya. Dia ada limitation. Suzuki Smash, Suzuki FX 110 pun ada dia punya limitation. Guna CDI yang pelik ni, pada Kawasaki Super Cube ni, insyaAllah ada gain lah dari segi horsepower lah. Kalau nak tahu, lepas pasang pergi dyno lah. Okay. Pada mak belia yang nak standard tu lah. Mak ganas, semua dia nak buat. Kan? Berkenaan dengan coil ignition ni, perkara yang paling penting bukan saiz dia, tapi kabel dia. Kabel dia di dalam insulation tu mestilah tebal. Janganlah 3 layer, 5 layer je. Tak payahlah. Itu kabel elektrik kat rumah lagi tebal kan. Itu dia punya rahsia untuk mencari coil ignition yang bagus. Apakah ignition coil yang bagus? Kalau saya cakap, ada yang orang kata merepek. Jadi, kalau ada yang kata merepek, carilah sendiri yang mana kuat. Saya rekomenkan ignition coil daripada YZ125 atau RM85 atau RM125 atau ignition coil daripada yang Kawasaki punya KX85 atau KX125. Itu semua racing lah. Atau coil aftermarket yang banyak color tu, kita boleh guna berbagai jenis ignition coil yang lagi bagus, lagi kuat daripada ignition coil original Kawasaki. Atau ignition coil daripada motosikal Suzuki A100 untuk CDI. Nama kod dia MP31. Nama timbangannya RM Jowo. Asyik-asyik RM Jowo, RM Jowo. Tak tahu lah. Saya kabar saja. RM Jowo ni saya bagi tahu sebab api dia lagi kuat daripada semua ignition coil yang racing tu. Saiz kotak mancis je. Harga pun murah. Cari yang original. Apa yang lain? Carburetor. 3 carburetor, power jet adjustable. Memang Kawasaki ada model yang built-in power jet dan ada yang tak ada power jet.
Kalau yang projek tak boleh adjust, jenuh lah kita nak tukar main jet, pilot jet, kan? Bagi saya, kalau ada adjustable power jet, sambil kita ride tu, kalau tak lawas, kita boleh adjust power jet tu. Besarkan supply bahan bakar ataupun petrol di RPM tinggi, kita boleh adjust. Dia tak mau pening kepala, kan? Dan yang paling penting, minyak tuti dan juga minyak transmission. Pastikan kalau kaki pederas, kaki tangan dia suka nak pulas, kan? Guna minyak tuti fully sintetik. Jangan main-main. Lagi satu, jangan lupa sarang-sarang yang ada pada exhaust tu, kasih buang lah. Bagi dia cantik dia punya volumetric efficiency. Cara nak upgrade motor two-stroke ni lebih kurang sama je. Coating block, carburetor, ignition coil, CDI, kemudian coil magnet, tu je. Ada yang suka semua nak benda original, tapi nak laju. Ada yang berani sikit, dia akan explore benda-benda pelik. Pulanglah pada selera masing-masing, kan. Saya nyuruh tidak, melarang tidak, suka hati koma lah. Kenapa saya bagi tahu semua ni? Kerana ini adalah dipanggil simplicity. Perkara yang mudah, tak pening kepala, tak complicated. Itu saya punya tips lah. Nak ikut, ikutlah. Tak nak ikut, tak payah. Jangan berbalah pasal motor. Kita layan hobi saja. Okey, semoga tips yang saya bagi ni bermanfaat. Jika ada sesiapa nak discuss dengan saya, untuk perbincangan lebih lanjut, boleh pergi kepada IG chat saya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.